Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini. Hari ini cikgu akan tunjukkan cara bagaimana untuk menjawab soalan nombor 5, buku teks prinsip perkawanan, buku surat 103. Berikut ialah maklumat-maklumat yang diberikan oleh Puan Nur, pemilik butir Nur Muslimah. Maksudnya kita letak tajuk dia nama butik Nur Muslimah. Kemudian dia kata kita kena sediakan penyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 30 November 2018. Itu menjadi tajuk kita. Kemudian bulan, bila dia kata 30 November, terusnya November di hujung. Bulan sebelum dia Oktober dan bulan sebelum dia ialah September. Okey. Pada 1 September, baki tunai di tangan ialah 2,500, baki tunai di bank ialah 25,000 dan baki perabot ialah 8,000. Itu adalah baki baki awal bulan September. Tapi yang hanya kita ambil ialah baki tunai di tangan 2,500 dan 25,000 sahaja. Kita tak ambil perabot tu. Sebab perabot tu dia bukan duit. So bila kita campur 2,500 campur dengan 25,000, kita akan dapat jawapan dia 27,500. Okey, nombor 1. Anggaran jualan ialah seperti berikut. Maksudnya dia menganggarkan, kemudian dia sebut lagi 30% jualan ialah secara kredit. Maksudnya bila dia sebut macam ni, so automatik kita akan dapat tangkap dalam kepala kita. 30 jualan secara kredit, maksudnya 70 adalah jualan secara tunai. Kemudian jualan kredit tu diberi tempoh kredit selama sebulan. Maksudnya kita jual bulan ni, kita jangka dapat duit bulan depan. Kemudian jualan kredit tu. Dan dia bagi satu lagi maklumat, jualan kredit pada bulan Ogos ialah 15,000. Maksudnya kita buat di luar satu kotak, depan kita boleh buat di soalan, conteng soalan. Kita masukkan dulu anggaran jualan bagi September, Oktober, November ni. Masukkan seperti dalam buku teks. Kemudian maklumat apa lagi yang kita ada? Jualan kredit pada bulan Ogos. Kita masukkan yang ni dulu. Pada bulan Ogos. So kita buat 4 kolom lah. 4 bulan. Sebab dia ada bagi maklumat berkaitan dengan jualan kredit bulan Ogos. So sekarang kita kira jualan tunai dengan kredit pada bulan September. Guna kalkulator. Kalkulator yang cara cikgu sebut ni hanya terpakai untuk kalkulator FX 57MS. Yang canggih-canggih sikit tu tak boleh. So ambil 29,000 anggaran jualan tu, darab 70, shift sama dengan, so kita akan dapat jawapan 20,300. Kemudian kita akan dapat jualan kredit bila kita tekan tolak, dapat 8,700. So 8,700 ni kita jual pada bulan September, kita jangka dapat bulan Oktober. So kita tulis 8700 ni dekat bulan Oktober, ABT. Sama juga macam dengan ni, nak kira jualan tunai untuk bulan Oktober, kita ambil anggaran jualan 34,000 darab 70, shift sama dengan, so kita akan dapat jawapan 23,800. Kemudian tekan tolak, dapat baki dia 10,200. Ini pun sama juga, kita jual bulan Oktober, kita jangka dapat duit bulan November. So kita hubung di bulan November. Ini sama juga, ambil kalkulator, ambil anggaran jualan 30,000 darab 70, shift sama dengan, kita akan dapat jawapan 21,000. Tekan tolak, dapat jawapan 9,000. Kemudian kita ada satu lagi kat sini, jualan kredit pada bulan Ogos. Maksudnya kita jual hutang bulan Ogos, kita jangka dapat bulan September. Okey, dah siap. So kita transferkan maklumat jualan tunai dengan akaun belum terima ni ke dalam belanjawan tunai. Ni dah ada dah ni, jualan tunai. So kita masukkan saja, tulis bajet maklumat ni. Dan akaun belum terima, kita dapat dah yang ni, salin je balik, hubung dalam kotak ni. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2, anggaran belian tunai. Dalam yang nombor 2 ni dia tak bagi apa 30, 20 ke 30 jualan kredit, belian kredit, 70
belian tunai ke apa, dia tak bagi. So boleh tak bagi pecahan macam tu, so kita ambil terus je, kita terus tulis dalam belanjawan tunai, senang. Macam ni. Okey, next, bulan 3. Puan Nur menyewakan sebahagian butiknya pada bulan Ogos 800 sebulan. Daripada bulan Ogos tu dia menyewakan. Maksudnya kita menyewakan, maksudnya kita dapat duit. So dekat bahagian penerimaan, kita buat sewa diterima. Bulan Ogos 800, bulan September 800, bulan Oktober 800. Kemudian kadar tu meningkat 150 pada bulan November. So maksudnya September, Oktober 800, bulan November so dia meningkat 150. So kita tambah 800 yang asal tambah dengan 150, so berlaku kenaikan kadar sewa pada bulan November. Okay, nombor 4, ada perbelanjaan pada setiap bulan. Maksudnya belanja tu berlaku pada setiap bulan. Senang, ada 4 kat sini. Kadar bayaran, belanja am, gaji, belanja susut nilai perabot. Tapi kita ambil cuma 3 saja. Belanja susut nilai itu kita tak ambil sebab belanja susut nilai ni dia tidak mengurangkan duit pun, dia tak ada kena-mengena dengan belanjawan tunai, so kita abaikan dia. Okey, siap. Next, Puan Nur akan menyertai satu pameran fashion muslimah pada bulan Disember. Dia nak join satu pameran fashion ni bulan Disember. Dia kena bayar pendaftaran 1,500 2 bulan sebelumnya. So di bulan Disember 2 bulan sebelumnya, dia akan jadi bulan Oktober. Bayar maksudnya duit keluar. Bulan pembayaran, tulis pendaftaran pameran muslimah sebulan Oktober 1,500. Okey, settle. Kemudian pada bulan Oktober, soalan seterusnya, peniagaan akan menerima pinjaman berjumlah RM40,000 dengan kadar faedah 5% setahun selama 4 tahun. Bayaran balik pinjaman bermula bulan berikutnya. So dia dapat pinjaman bulan Oktober. Dapat pinjaman bulan Oktober RM40,000 dan dia kena bayar pada bulan November. Soalan pinjaman ni hari ni kita kena kira lah. Maksudnya bila kita buat pinjaman, itu adalah pokok. So bila kita nak bayar balik pinjaman, so kena kira pokok campur dengan faedah je yang kena bayar. So kita kena tahu lah, ni formula dia, pokok campur dengan faedah bagi dengan berapa bulan yang kita pinjam. So kita kena ambil tahu dulu beberapa maklumat penting. Berapa yang kita pinjam? 40,000. Berapa peratus yang kita pinjam? 5%. Ataupun sama dengan 0.05. 5 bagi dengan 100 dapat 0.05. Berapa tahun yang kita pinjam? Kita pinjam 4 tahun. Berapa bulan pinjaman kita? 4 tahun ni dalam bulan berapa bulan? So kita darab 4 darab 12, kita akan dapat 48 bulan. So cara pertama, cara kedua, tengok mana yang senang bagi anda. Cara pertama, kita ambil pokok campur faedah. So pokok campur faedah, kemudian guna kalkulator. 40,000 darab 4 darab 5 shift sama dengan, so kita akan dapat faedah dia adalah 8,000 campur dua-dua. 40,000 darab 40,000 campur 8,000 bahagi dengan 48 bulan. So kita akan dapat jawapan 1,000 sebulan yang kita kena bayar. Okey, ini cara pertama. Cara kedua, kita kira terus. Guna kalkulator. 4,000 campur dalam kurungan 40,000 campur dalam kurungan 40,000 darab 0.05 darab 4 tutup kurungan sama dengan, kemudian bahagikan dengan 48. So kita akan dapat jawapan 1,000 juga. So kita akan bayar ansuran pinjaman ni pada bulan November. Siap. So sekarang kita kira semua jumlah penerimaan berapa, kira semua jumlah pembayaran dapat berapa, kira lebihan, kemudian kira baki akhir, dan juga baki akhir ni bawah ni atas, dapat jawapan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.